Okey, malam ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekurang-kurangnya. Sebenarnya manhaj Nabi ni, kalau kita ikuti daripada Nabi bermulanya dakwah sampailah wafat Nabi, kita boleh bentangkan sebanyak-banyaknya dakwah Nabi. Tetapi malam ni saya pilih 6 ciri-ciri utama, ciri-ciri istimewa manhaj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, antara ciri-ciri istimewa yang mana hak 6 ni memang diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan baginda sendiri. Nombor 1, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dan mengamalkan apa yang dia ucapkan dan tuturkan daripada bibir beliau. Nabi Muhammad dia buat, Nabi Muhammad dia laksana, Nabi Muhammad dia praktikalkan apa yang dia sebut. Dengan bahasa yang mudah, walk the talk. Apa dia walk the talk? Percakapan dia seiring dengan perbuatan dia. Kalau dia suruh orang buat benda ni, dia lebih dahulu dah buat benda tu. Kalau dia arahkan orang buat benda ni, dia dah lebih dahulu amalkan benda tu. Ini kadang-kadang berbeza dengan kita. Kita ni suruh orang buat, kita sendiri tak buat. Contohnya, antara kelebihan-kelebihan solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud pahalanya demikian, kelebihannya demikian, fadilatnya demikian. Kita tak salahkan pada ilmu yang dia ajak tu, betul lah fadilat dia macam ni. Tapi tuan hak ajak sunat tahajud tu tak bertahajud pun. Maksudnya perkataan tak selari dengan perbuatan. Bukan salah pada dia cerita tu, hak dia cerita tu bagus, hak dia cerita tu betul lah kelebihan tahajud. Tapi kalau boleh kita dulu buat sebelum kita perkenalkan ataupun ajar kepada orang lain. Saya teringat satu kisah bila kita buka biografi Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri pada suatu ketika tu, hari Jumaat dia berkhutbah di atas mimbar di Basrah. Lepas dia habis khutbah Jumaat, semayang apa siap, tiba-tiba datang beberapa orang lelaki menemui beliau. Dia kata, Tuan Imam, merujuk Imam Hasan Basri, boleh tak kalau minggu depan, kalau khutbah cerita supaya majikan-majikan atau tuan-tuan yang memiliki hamba ni bagi kebenaran kepada hamba-hamba yang dia miliki untuk keluar solat Jumaat. Untuk keluar solat Jumaat. Maksudnya dia nak cerita seolah-olah ada sesetengah majikan yang tak benarkan pekerja dia tu keluar solat Jumaat. Jadi tolong cerita bab ni, biar bagi tuan-tuan majikan tu dengar, biar kami ni pekerja-pekerja diberi kelonggaran untuk keluar solat Jumaat. Jadi mari Jumaat minggu seterusnya nak pergi dengar lah ni. Tunggu, Imam Hasan Basri cerita bab lain. Cerita bab lain, bukan bab tu hak dia minta tu. Dia pun bersangka baiklah imam besar. Mungkin imam tak ingat tu hak kita pesan pun. Tak apa, lepas pada ni habis kita pesan sekali lagi. Jadi dah minggu ni tak jadi, imam turun, mari pula geng yang sama. Tuan Imam macam mana? Kami suruh cerita. Tak apalah, nanti saya ingat saya cerita. Tak apa. Mari minggu seterusnya seronoklah. Tiba-tiba keluar bab lain lagi. Keluar bab lain lagi. Ni ingat ke saja-saja buat tak ingat ni? Turun yang kedua, cerita lagi. Tak apa, nanti saya cerita. Minggu ketiga, hak lepas pada bertemu dengan imam, barulah imam sebut persoalan ni. Jadi dah terlepas 2 minggu. Jadi seorang tu kata, kami rasa tuan imam ni tahu tapi saja-saja tak sebut. Pasal apa? Dia kata sebenarnya sebab kamu minta aku ceramahkan ataupun khutbahkan sesuatu yang tak berlaku pada diri aku. Aku nak cerita pada tuan-tuan majikan yang mempunyai hamba, sedangkan aku sendiri tak ada hamba. Jadi minggu pertama yang terlepas tu, aku kumpulkan duit, hari Jumaat tu aku pergi beli hamba.
Hari Jumaat mula-mula hak miss tu kamu tanya pasal apa imam tak? Aku baru beli hamba. Nak merasa aku ni jadi tuan, jadi majikan kepada seorang hamba. Kenapa Jumaat seterusnya yang kedua miss? Sebab aku bagi kelonggaran dan peluang kepada dia walaupun dia hamba aku untuk keluar solat Jumaat. Jadi aku boleh sebut benda ni pada minggu ketiga. Bila aku dah ada hamba, aku buat apa yang kamu minta tu. Maksudnya dia cuba laksanakan, bukan main-main cakap saja. Oh, payah nak buat lagu tu, memang payah. Betul tak payah? Kalaulah mari seorang jumpa Tok Imam tak? Sini, Tok Imam boleh tak tajuk ni Jumaat minggu depan? Gelabah Tok Imam. Tok Imam pula ikut tag majlis dia tak? Bahaya ni. Kalau orang ripuk, hilang jawatan saya ni. Contoh. Tak ada apa Tok Imam gurau. Okey. Kembali kepada persoalan tadi. Maksudnya Rasulullah bila berhadapan dengan sahabat-sahabat dia, apa yang dia tunjuk? Kepribadian dia, personality dia penuh dengan etika, penuh dengan moral, penuh dengan kebajikan, yang mana meletakkan Nabi ni antara pemimpin yang patut diikuti dan ditauladani, par excellence punya pemimpin. Sebab itulah Nabi ni perbuatan dia selari dengan perkataan dia. Perkataan dia selari dengan perbuatan dia. Kerana akhlaknya adalah Al-Quran. Yang ni kita boleh tengok sejarah. Bila mana ada seorang lelaki yang bernama Hisham bin Amir datang bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha yang bertanyakan bagaimanakah akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim ada diungkapkan benda ni. Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Bila mari kawan ni tanya Aisyah, Nabi ni lagu mana dia punya perangai? Nabi ni lagu mana dia punya kehidupan? Nabi ni lagu mana dia punya adab? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Tengok Nabi, itulah akhlak Al-Quran. Dan Nabi ini juga memang patut dijadikan suri tauladan, suri ikutan kita semua. Nabi ini, bukankah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 apa firman Allah? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum, sesungguhnya pada diri Rasulullah contoh tauladan, ikutan yang baik. Apa saja yang datang daripada Rasulullah, sama ada perbuatan dia, perkataan dia, pengakuan dia adalah kebaikan. Kerana perkataan Rasulullah bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang main-main. Tiada satu pun perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah berdasarkan hawa nafsu baginda. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa sambung wahyun yuha. Tu Rasulullah. Jadi dia suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi siapa yang mengharapkan redha Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, kita nak harap redha siapa? Redha Allah lah. Jangan sesekali mengharapkan redha manusia. Jangan harapkan redha manusia. Kalau kita harapkan redha manusia, kita akan cepat dipenuhi dengan hawa-hawa nafsu yang pelbagai. Kalau kita nak redha manusia ni macam ni lah. Time orang suka, kita dipuji, kembang dada. Time orang suka, kita diangkat. Time orang suka, kita dipeluk. Time orang suka, kita diberi macam-macam. Kita rasa gembira dan happy. Tapi bila orang caci, bila orang benci, bila orang maki, kita rasa apa? Tadi time orang suka, ni time orang tak suka dah. Orang duk maki macam-macam, orang duk caci macam-macam, orang duk tuduh macam-macam. Masa tu happy lagi ke? Dah down dah. Dah down dah.
Sebab manusia ni hawa nafsu dia Allah uji sikit saja. Yang Islam ajar, bila kita dapat segala nikmat dan kelebihan, kita bersyukur. Bila Allah uji dengan ujian dan musibah, kita bersabar. Tu yang agama ajar. Allah bagi, syukur. Allah uji, sabar. Tapi bagi orang yang dipenuhi hawa nafsu, bila Allah bagi, dia sombong. Tapi bila Allah uji, dia give up, dia putus asa. Dua-dua ni kita kena buang daripada kamus kehidupan. Bila senang kita sombong, buang. Bila kita diuji, give up, putus asa pun buang. Yang Islam ajar, satu syukur, satu sabar.